Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi dengan bacaan doa tadi kita akan mulakan kelas kita. Jadi seperti yang diwar-warkan kepada kamu, okey, kelas kita pada malam ini akan melibatkan bab 2 tingkatan 5 kamu, iaitu sebatian karbon. Okey, cikgu percaya kebanyakannya memang dah habis dah belajar di sekolah. Jadi hari ini boleh dianggapkan sebagai ulangan lah. Okay, cikgu akan terangkan bahagian-bahagian penting. Dan apa yang cikgu nak bagi tahu kepada kamu, siapa yang macam sebelum ni pernah ikut slot yang dengan cikgu. Jadi cikgu punya cara ialah setiap slot tu cikgu bahagi kepada penerangan dulu. Okay, lepas cikgu terangkan, okay, kita akan stop untuk quiz. Okay, quiz. Quiz yang cikgu keluarkan tu berkaitan apa yang cikgu terangkan. Okay, lepas tu quiz tu pula cikgu akan pilih pemenang. Okay, setiap quiz tu cikgu akan pilih pemenang. So cikgu target ada dalam 4 slot lah, kita tengok masa kita macam mana. Okay, so tanpa melengahkan masa, cikgu share screen dan kita mula lah. Okay. Okay, boleh tak nampak screen PowerPoint yang cikgu share dengan kamu ni? Boleh. Nampak Okay, suara cikgu cukup jelas ke tak jelas atau kurang jelas? Jelas. Okay, jelas. Kalau ada yang dengar tak jelas ke ataupun tak nampak skrin yang cikgu share, tolong bagi tahu lah. Okay, tolong bagi tahu. Seelok-eloknya kamu on mic dan maklumkan. Sebab bila cikgu dah full screen macam ni, ruangan chat tu cikgu dah tak nampak dah. Okay. Okay, kita teruskan. Jadi tajuk yang kita target malam ni ialah bab 2, iaitu sebatian karbon. Dan untuk sebatian karbon, cikgu pilih bahagian-bahagian yang cikgu rasa pada pandangan cikgu pentinglah untuk kamu ingat, untuk kamu tahu. Okay, jadi kita akan mulakan dengan bahagian siri homolog terlebih dahulu. Okay, untuk siri homolog, apa yang kamu kena fokuskan ialah, okay, dia punya formula arm dia. Okay, formula arm untuk siri homolog. Bagi peringkat kamu ni, okay, siri homolog yang kamu kena fokus, okay, kita ada 6 di sini. Okay, untuk siri homolog yang pertama tu alkana, di mana dia punya formula arm dia CnH2n tambah N, tambah 2 sorry. Dan kalau kamu tengok dia ada trend dia. Okay, alkana, alkena, alkuna tu dia ada trend untuk kamu ingat lah. Dan kalau kamu perasan 2N tu sama je. 2N, 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 2N. Okay. Yang beza tu kamu tengok dekat belakang ni. Kalau untuk alkana kamu kena tambah 2. Okay. Kalau untuk alkena tak perlu tambah apa-apa. CnH2n. Dan untuk peringatan kepada kamu, untuk alkena ni dia mula sama dengan 2 nilai N tu. Maksudnya kita tak ada metana tu tak ada. Kamu start dengan etana. Okay, yang paling rendah bilangan karbon dia ialah 2 lah. Start dengan 2. Okay, tak ada 1 untuk alkena. Kemudian sama juga untuk alkuna pun sama. Bukan 1, dia mula dengan 2. Jadi nak kenal kamu tengok yang belakang ni. Okay, kalau alkuna tolak 2. Oh sorry. Tolak 2. Okay, kalau untuk alkohol. Okay, untuk alkohol kamu tengok dia punya kumpulan berfungsi dia, kamu ada OH. Okay, di mana kita panggil dia sebagai kumpulan berfungsi hidroksil. OH. Bila kamu nampak OH, kamu akan kenal dia tu ialah alkohol. Okay, tadi kalau alkana, dia punya karbon-karbon dia, kesemua karbon-karbon dia adalah ikatan tunggal. Okay, ikatan tunggal. Manakala untuk alkena tu kita ada ikatan ganda 2. Okay, ikatan ganda 2. Alkuna, ikatan ganda 3. Itu cara kita kenal lah. Kita tengok pada dia punya kumpulan berfungsi dia. Okay, kemudian kalau untuk asid karboksilik, kamu tengok di belakang tu COOH. Dan kalau kamu lukiskan dia punya formula struktur dia, okay, COOH tu kamu tulis, kamu lukis C,
Kemudian kau punya oksigen tu double bond, ikatan ganda 2 O, kemudian OH. Dan kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik ni kita kenali sebagai kumpulan karboksil, COOH tu. Okay, karboksil. Manakala untuk ester kamu kenal dia, kamu tengok beza sikit je dengan asid karboksilik ni. Okay, kamu nak tengok macam mana? Nak beza macam mana? Kamu tengok yang ini. Kalau untuk asid karboksilik, okay, COOH ini. Okay, dia ada H. Tetapi kalau untuk ester, COO, tapi di sini masih lagi carbon. Okay, R, masih lagi R. Okay, rantai carbon lagi. Itu yang beza dia. Okay, dan dikenali sebagai karboksilat. Kumpulan berfungsi karboksilat. Okay. Seterusnya, penamaan nanti, yang ni dulu. Dari segi penggunaan, okay, dari segi penggunaan, nanti dalam soalan kuis cikgu masukkan beberapa, jadi kamu kena fokus lah. Okay, untuk alkana, okay, lapisan nipis berlilin pada kulit buah-buahan. Okay, bila kulit buah-buahan tu bila kamu pegang, kamu rasa dia macam ada lapisan nipis yang macam lilin sikit. Okay, itu ialah contoh alkana lah. Okay, yang terdapat pada lapisan kulit buah-buahan. Kemudian butana. Okay, butana, karbonnya 4 tu, okay, digunakan untuk memasak. Okay, digunakan untuk memasak. Dan apa yang kamu kena faham ataupun apa yang kamu kena ingat, alkana ni merupakan hidrokarbon. Kalau kamu tengokkan hidrokarbon ni macam mana, dia maksudnya sebatian tersebut cuma terdiri daripada apa? Unsur apa? Kalau hidrokarbon. Hidrogen dan karbon. Hidrogen dan karbon sahaja. Okey. Kalau sebatian tersebut terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja, itu baru kita namakan hidrokarbon lah. Dan hidrokarbon kita ada hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okey, macam mana kamu ingat? Okey, kalau ikatan antara karbon-karbon dia ikatan tunggal, okey, ikatan tunggal itu kategori hidrokarbon tepu. Okey, tapi kalau kamu dapat ikatan, cikgu gerak ke sana, ganda 2 antara karbon-karbon dia, ataupun ikatan ganda 3, okey, itu kategori hidrokarbon tak tepu. Okey, hidrokarbon tak tepu. Okey. Lagi, seterusnya. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau untuk alkana, karbon-karbon dia tu ikatan kovalen, ikatan tunggal. Okey, ikatan tunggal. Formula Am dah cerita tadi. Okey, ini untuk alkana. Okey, manakala untuk alkena, okey, alkena cikgu kata tadi kalau dia ikatan ganda 2 antara karbon-karbon ataupun ikatan ganda 3 antara karbon-karbon, maksudnya dia tu ialah hidrokarbon tak tepu. Okey, alkena pun hidrokarbon juga sebab dia cuma ada unsur hidrogen dengan karbon sahaja. Okey, tak tepu sebab apa? Sebab dia ada ikatan ganda 2 antara karbon-karbon dia ada ikatan ganda 2 ni. Sebab tu dia tak tepu. Kamu ingat kalau ikatan tunggal, tepu. Kalau ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara karbon-karbon itu tidak tepu. Okey, hidrokarbon tak tepu. Okey, apa contoh dia? Okey, contoh dia ialah buah-buahan, okey, buah-buahan menghasilkan gas etena secara semula jadi. Okey, dan ini yang menyebabkan buah itu masak. Maksudnya ranum lah, ranum. Okey. So pisang yang sedang masak, gas dia, gas etena. Okey. Okey, alkena selesai. Untuk alkuna pun sama macam alkena tadi, di mana dia kategori hidrokarbon tak tepu. Dia terdiri daripada hidrogen dan karbon sahaja. Hidro merujuk kepada hidrogen. Karbon merujuk kepada karbon lah. Okey, tak tepu sebabnya karbon-karbon dia tu ada ikatan ganda 3. Okey, tapi untuk alkuna ni kita tak fokus dekat dia punya sifat kimia, dia kita tak fokus lah tindak balas dia. Yang kita tengok banyak tu untuk alkana, alkena, okey, asid karboksilik, alkohol dengan ester. Okey, alkuna ni kita tahu dia punya basic je lah. Okey. Kemudian, macam cikgu bagi tahu awal tadi, untuk formula Am alkuna,
kita mula dengan 2 juga. Okey, mula dengan 2 juga. So kalau kamu tengok ada ikatan ganda 3 antara karbon-karbon dia, contoh macam yang di bahagian bawah ni. Jadi ini menunjukkan dari siri homolog alkuna. Dan contoh yang dibagi di sini ialah kegunaan gas ituna yang digunakan untuk memotong logam. Okey, gas ituna guna untuk memotong logam. Okey, mana lagi? Yang seterusnya. Lepas ni dia ada soalan ringkas, soalan berkaitan dengan apa yang cikgu baru terangkan ni. Sekejap lagi ya. Siri homolog yang berikutnya, kalau kita tengok alkohol, antara penggunaan alkohol adalah digunakan untuk menghasilkan antiseptik. Yang ni kita selalu guna dah sekarang ni. Dah menjadi norma kehidupan harian kita kan. Okay, setiap kali kita pegang bahan-bahan ni, kita akan gunakan cecair pembasmi kuman tu untuk bersihkan tangan kita. Okay, antiseptik. Kemudian guna untuk minyak wangi, okay, pelarut dan juga bahan api. Okay, jadi kumpulan berfungsi dia yang kita tengok OH tadi yang cikgu cerita tadi tu, okay, namanya hidroksil. Okay, hidroksil. Jadi kamu nak kenal alkohol tu, kamu tengok ada OH tu. Tapi janganlah tertukar dengan yang COOH tu, yang ini lain pula. Yang ni tadi asid karboksilik. Dia ada C double bond O, OH. Memanglah ada OH tapi dia ada yang ini. C double bond O tu. Jadi ini jangan pula kata yang ini alkoholnya, bukan. Okey, bukan. Kalau kamu nampak C double bond O OH ni, ini asid karboksilik. Nanti baru cikgu bagi tahu yang tu. Okey, kegunaan dah bagi tahu tadi, antiseptik, bahan dalam minyak wangi, pelarut dan juga bahan api. Okey. Dan kalau kamu tengok kat sini, kalau tadi kan alkana, alkena dengan alkuna ialah hidrokarbon. Okey, hidrokarbon. Okey, tetapi untuk alkohol bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan hidrokarbon? Sebab dia ada oksigen. Sebab dia bukan, dia ada Sebab dia ada? Karbon dengan hidrogen, dia ada lagi. Macam mana? Kalau kamu tengok betul lah tu. Kalau kamu tengok kan contoh kat sini. 3 karbon propanol. Okay, contoh kat sini, kamu ada karbon. Okay, ada hidrogen. Okay, tapi tengok-tengok dia ada O kat sini. Betul, ada O kan. Jadi kalau ada O, kita dah tak kata dia hidrokarbon dah. Sebab kalau hidrokarbon, dia cuma ada hidrogen dengan karbon sahaja. Macam sekarang kita dah ada unsur oksigen kat sini. So bukan hidrokarbon dah. Bukan hidrokarbon Yang tadi alkana, alkena, alkuna, ya, hidrokarbon. Sebab dia cuma ada karbon dengan hidrogen sahaja. Tapi sekarang ni dia dah ada oksigen di situ. So bukan lagi hidrokarbon. Kita boleh ingat dari nama dia sebenarnya kan. Kita tengok kat sini. Hydro merujuk kepada hidrogen. Karbon tu merujuk kepada karbon lah. Okay, settle untuk alkohol. Okay, asid karboksilik pula. Cikgu duk tengok kan ada setengah yang dia macam suka terconfuse antara asid karboksilik dengan ester. Okay, asid karboksilik dengan ester. Tadi cikgu bagi tahu kalau asid karboksilik dia macam ni. Dia adalah dia punya rantai karbon dekat sana tu, katakan kita letak R lah. Tak apalah. Okay. C untuk asid karboksilik, double bond O, dia ada OH. Okay. Ini asid karboksilik. Okay. Tetapi kalau ester, dia bukan H yang ini. Dia bukan H. Tapi dia lagi satu rantai karbon lagi. Katakan cikgu letak 2. R2. Maksudnya masih lagi karbon lah. Karbon. Okay, yang ni yang beza dia. Okay. Jadi contoh. Okay, contoh asid karboksilik yang ada dalam kehidupan harian kita antaranya, kalau kita tengok dekat sini, okay, gigitan semut. Okay, bila kita kena gigit semut tu kita rasa sakit. Okay, sakit tu disebabkan oleh asid metanoik. Okay, asid metanoik ni merupakan contoh asid karboksilik.
Okay, juga dikenali sebagai asid formik. Okay, manakala cuka yang digunakan dalam pengawetan makanan tu juga mengandungi asid karboksilik iaitu asid etanoik. Okay. Nama lain bagi asid etanoik, asid asetik. Okay. So yang kedua-dua ni contoh lah. Okay, contoh asid karboksilik. Okay. So yang ni pun sama, bukan hidrokarbon. Sebab kalau kita tengok, kita ada oksigen ni. Kita ada oksigen. Okay, kewujudan oksigen ni menyebabkan bukan lagi hidrokarbon lah. Okay. Seterusnya, sifat fizik. Yang ni kamu kena ingat ada soalan berkaitan sifat fizik. Jadi untuk alkana, okay, alkena dengan alkuna. Neutral, maksudnya tak ada cas lah, molekul. Okay, molekul yang neutral. Cikgu punya ni ada masalah. Okay, molekul yang neutral. Jadi dia punya sifat fizik dia, okay, sifat fizik sebatian kovalent. Kita belajar masa di tingkatan 4, kau belajar ada sebatian ionik, sebatian kovalent. Jadi alkana, alkena, alkuna. Okay, sifat fizik dia, sifat fizik sebatian kovalent. Okay, jadi apa sifat fizik dia? Kita tengok dari segi keterlarutan dahulu. Okay, kalau dari segi keterlarutan, kalau kamu ingat lagi kan, sebatian kovalent ni, dia larut dalam pelarut organik. Okay, dalam pelarut organik. Tetapi dia tidak larut dalam air. Okay, dalam air dia tidak larut. Itu dari segi keterlarutan. Okay. Kemudian kalau kita cerita pula dari segi kekondaksian elektrik dia. Okay, dari segi kekondaksian elektrik dia. Dia tidak dapat mengkondaksikan elektrik dalam sebarang keadaan. Maksudnya leburan pun tak boleh. Okay. Kemudian larutan tak boleh lah, maksudnya dalam sebarang keadaan tak boleh mengkondaksikan elektrik, sama macam sebatian kovalent. Kemudian dia punya takat lebur, takat didih dia. Okay, takat lebur, takat didih rendah. Okay, dulu kita belajar kalau sebatian ion, sebatian ionik tu takat lebur, takat didih tinggi kan. Tapi kalau sebatian kovalent rendah. Tetapi dia punya takat lebur dan takat didih tu dia semakin bertambah apabila saiz molekul tu bertambah. Bila saiz molekul semakin besar, semakin bertambah, ya, dia punya takat didih, takat lebur tu akan meningkat lah. Tapi secara perbandingannya masih lagi dikategorikan sebagai rendah. Dan kalau kita bandingkan ketumpatan dia dengan air, okay, kurang tumpat berbanding air. Okay, ini yang cikgu cerita ni untuk alkana, alkena dengan alkuna. Okay, sifat fizik untuk ketiga-tiga siri homolog ini. Okay. Kalau dari segi sifat fizik untuk alkohol dengan asid karboksilik pula, kita tengok dulu. Okay. Alkohol dengan asid karboksilik. So yang ni lah yang kamu cikgu cerita tadi. Alkohol, kumpulan berfungsi dia, okay, hidroksil. Kemudian untuk asid karboksilik, COOH. Okay, ataupun kita jumpa macam ni, C double bond O, OH tu. Okay. Dah beritahu tadi dia bukanlah hidrokarbon sebab kewujudan oksigen ni, unsur oksigen ni. Jadi dia bukan lagi hidrokarbon lah. Okay. Kerana mempunyai oksigen. Jadi secara relatifnya, secara perbandingan dia, takat didih alkohol dengan asid karboksilik ni lebih tinggi. Okay, kalau kita bandingkan dengan alkena yang sepadan, maksudnya bilangan karbon diorang sama, tapi kalau kita bandingkan dengan alkena, okay, takat didih alkohol dengan asid karboksilik ni lagi tinggi. Okay. Dan kalau kita tengok pula keterlarutan dia, okay, keterlarutan alkohol dengan asid karboksilik ni dalam air berkurang bila saiz molekul tu semakin bertambah. Maksud kalau saiz molekul tu kecil, okay, lebih mudahlah dia larut. Bila dia molekul dia bertambah, okay, dia makin kurang dia punya keterlarutan dalam air. Okay, jadi dia ringkaskan dalam bentuk jadual ni lebih mudah tengok lah. Okay. Untuk takat didih, alkohol rendah. Okay, tapi kalau dia punya bilangan atom per molekul tu, okay, meningkat, takat didih yang rendah tadi pun akan semakin meningkat juga.
Okey, asid karboksilik pun kategori boleh dikategorikan sebagai rendah. Okey, dan dia meningkat kalau berlaku peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Bila karbon ni meningkat, dia punya takat didih tu akan meningkat juga. Okey, dari segi keadaan fizik dia. Okey, adakah dia wujud dalam pepejal ke, cecair ke, gas ke? Okey, untuk alkohol kalau kita tengok 11 yang pertama tu. Okey, 11 ahli yang pertama tu dia wujud sebagai cecair pada keadaan bilik, pada suhu bilik. Okey, untuk asid karboksilik 9 yang pertama. Okey, 9 yang pertama tu wujud sebagai cecair. Okay. Untuk keterlarutan, larut ke tak dalam air tadi, alkohol tu, okey, kalau dia semakin, dia punya saiz dia semakin meningkat, keterlarutan dia akan semakin berkurang. Okey, manakala 3 yang pertama, metanol, etanol, propanol, dia larut dalam air pada semua kadar. Okey, keterlarutan dia boleh larut dalam air pada semua kadar. Kemudian untuk asid karboksilik. Okey, untuk asid karboksilik, untuk metanoik, etanoik dengan propanoik sangat larut. Yang ni kamu kena ingat ni. Sangat larut dalam air. Tetapi bila saiz molekul tu semakin meningkat, keterlarutan dia pun akan semakin berkurang. Keterlarutan dalam air akan semakin berkurang. So cikgu dah cerita tadi sifat fizik alkana, alkuna, alkena, alkohol dengan asid karboksilik. Ada 5 yang cikgu cerita. Okey. Sekarang selingan dia kita akan cuba, kamu akan cuba soalan kuis dia. Sebentar ya. Ramai tak? Tak ramai hari ni. 55. Okey, sebentar cikgu bagi link. Cikgu pilih seorang yang paling tinggi nanti untuk setiap slot tu. Sebentar ya. Ada 10 soalan saja untuk round yang pertama ni. Okey. Link cikgu letak dekat ruangan chat. Okey. Di ruangan chat link dia. Boleh cuba masuk dulu. Internet cikgu pun slow ni. Tak apa, tak apa. Kita try tengok. Kamu cuba masuk dulu link cikgu bagi ya. Okey, setakat ni ada 16 orang yang dapat masuk. Mungkin yang lain sedang berusaha. Kita tunggu sekejap. Okey. Kalau siapa yang tak guna link yang cikgu bagi tu, kamu boleh masukkan kod. Kod dia 394928. Kalau kamu klik link tu, terus masuk. Terus boleh sampai lah.
So kalau tengok hari ni kita ada dalam 50 orang, 56 tolak 2, dalam 50 lah. So kita tengok, cuba bagi masa kamu join dulu. Berapa orang dah masuk? 31. Okay, cikgu dapat 31. So kita ada dalam lebih kurang 20 lagi, silakan. Cikgu bagi lagi 3 minit untuk yang lain join. Okay. Ni yang cikgu dapat lah setakat ni. Lagi 2 minit kita mula. Okay, cikgu rasa yang lain tengah cuba untuk masuk. 2 minit lagi ya. Cikgu share lagi sekali link dia. Kok ada yang left tadi. Okay, 1 minit lagi. Lepas tu kita mula. Yang lain yang tak dapat masuk, cikgu rasa mungkin sebab internet slow kot no. Okay, tak apa. Okay, 35. So dalam 20 orang lagi sebab kita ada 58 tolak 2, 56. Okay, 36. Okay, mari yang lain. 37. Okay. So setakat ni yang cikgu nampak ada Izzah, Fabian, O, Aina. Okay, kita 39 orang. Cukup 40 kita mulalah. Okay, ada 40 kita mula. Okay, dah ada 40. Kita mula Okay. Kalau ada yang tak dapat masuk, kau boleh jawab atas kertas juga sebab cikgu share screen kan. So boleh. Okay, boleh teruskan dulu. Cikgu rasa kamu boleh teruskan kan? Cikgu loading sikit ni. Okay, tapi cikgu rasa kamu boleh terus. Okay, setakat ni cikgu nampak Ainul Safia.
Sebentar. Kamu teruskan dulu, ada 10 soalan, jawab dulu. Okay. Dekat cikgu masih lagi Ainul Safia setakat ni. Okay, kita bagi sikit lagi masa untuk yang belum lengkap untuk lengkapkan. Okay. Ada lagi yang tengah menjawab tak? Okay, cikgu nampak yang belum selesai tu kita ada Has. Cikgu nampak belum selesai lagi, sikit lagi. Siti, lagi sikit. Safia. Okay, majoriti yang lain. Izzah. AA, cikgu tak AA. Kemudian Atika. Yang bawah ni mungkin dia orang terleft ke? Ataupun mungkin dia masuk dengan 2 ID. Okay, tak apa. Cikgu tengok dulu. Lagi seminit kita stop. Okay, 1 minit lagi kita bagi peluang yang beberapa orang lagi untuk lengkapkan. Okay. Satu minit lagi kita tamatkan 1 minit lagi. Okay. Okay, setakat ni cikgu tengok tempat pertama tu kita ada Syah. Lepas tu Connect. Ketiga Syah. Saya. Okay, saya lah. Ainul Safia dan juga Nur. Yang 5 yang teratas lah. Okay, 5 yang teratas tu. Okay, cukup 1 minit. Masa tambahan. So, kita akan tamatkan di sini. Okay. Sebentar. Jadi kan nanti selepas habis kelas ni, cikgu minta tolong yang guna nama Syah ni jangan left dulu. Okay, sebab cikgu perlu maklumat kamu. Okay. Boleh
Okey, saya cuba ambil nama pemenang dulu, print screen. Okey, kita pergi slot yang kedua pula. Slot yang kedua Cik akan terangkan macam biasa. Lepas tu in between tu kita akan ada quiz macam ni jugalah. Okey, so yang pertama tadi. Cikgu pesan lagi sekali, Syah yang dapat tempat pertama nanti lepas kelas kena stay dulu. Cikgu perlu maklumat kamu. So kita teruskan untuk slot yang kedua. Cikgu. Ya, sorry terleft. Sebentar Okey, terputus maaf Okey, kita sambung. Astaghfirullahaladzim. Okey. Cikgu share sekali Okey. Nampak tak PowerPoint? Ni bahagian kedua pula. Nampak tak PowerPoint cikgu? Nampak cikgu. Okey, nampak Okey, nampak. So kita pergi bahagian yang kedua. Kali ni kita akan tengok sifat kimia. Okey, sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Okay, jadinya kita akan mula dengan sifat kimia alkana terlebih dahulu. Okey, alkana ni, Okey, untuk alkana, dia tak banyak dia punya tindak balas kimia dia. Okey, sebab alkana ni dia merupakan sebatian ataupun hidrokarbon tepu. Okey, disebabkan ikatan kovalen tunggal dia tu, dia tidak reaktif lah, dia kategori alkana tidak reaktif. Okey, jadi dari segi dia punya tindak balas kimia dia tak banyak yang kamu kena hafal. Kita ada dua kat sini. Okey, pembakaran dengan penukar gantian. Okey, untuk alkana dua. Okay, tindak balas kimia dia kita ada pembakaran dengan penukar gantian. Kalau kita tengok untuk pembakaran terlebih dahulu, kamu kena pertimbangkan dua keadaan. Okey, untuk pembakaran kamu kena pertimbangkan dua keadaan. Pertama, kalau pembakaran tersebut pembakaran lengkap. Okey, pembakaran lengkap maksudnya keadaan di mana oksigen yang digunakan dalam pembakaran tersebut berlebihan. Okey, oksigen yang berlebihan. Dan satu lagi, pembakaran kamu kena pertimbangkan pembakaran tidak lengkap. Okey, kalau pembakaran tidak lengkap ni berlaku disebabkan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pembakaran tidak lengkap berlaku disebabkan apa? Oksigen terhad. Ya, oksigennya terhad. Okey, bekalan oksigen terhad. Tak cukup lah oksigen tu. Okey, kalau oksigen terhad, pembakaran tu pembakaran tidak lengkap, kesan dia ialah pada hasil pembakaran tersebut. Okey. Kalau pembakaran tersebut pembakaran lengkap di mana oksigennya ada berlebihan, kita akan dapat karbon dioksida, gas karbon dioksida dan juga air. Okey. Ini untuk pembakaran lengkap. Okey. Kalau pembakaran tersebut tidak lengkap, hasil dia tak ada karbon dioksida ni. Karbon dioksida ni tak ada. Hasil dia karbon monoksida. Okey, karbon. Air masih ada lah. Air masih ada. Okey. Kemudian, pembakaran alkana ni, dia akan membebaskan kuantiti haba yang banyak. Okey, sebab tu alkana ni sesuai sebagai bahan api. Okey, jadi ingat yang ini. Cikgu kata, kalau pembakaran, kamu kena pertimbangkan pembakaran lengkap di mana oksigen berlebihan. Satu lagi, tengok pembakaran tidak lengkap. Di mana oksigen adalah terhad. Dan berbezanya dekat hasil. Kalau pembakaran lengkap, kamu dapat karbon dioksida dengan air. Manakala kalau tidak lengkap, karbon monoksida, air, karbon dengan air. Okey. Ini pembakaran. Kan alkana ada dua tadi, cikgu kata tindak balas kimia dia. Yang kedua, yang tak ya.
Okay, yang kedua, tindak balas penukar gantian. Okay, maksudnya apa? Okay, penukar gantian ni tindak balas yang melibatkan penggunaan ataupun tindak balas dengan halogen. Okay, tindak balas dengan halogen. Biasanya halogen yang kita guna tu klorin, okay, ataupun bromin. Okay, fluorine sesuai tak? Fluorine sesuai tak? Tidak. Halogen juga. Tak. Sesuai tak fluorine? Tak sesuai. Tidak. Sebab apa ya? Metode Kenapa lain. tak sesuai agak-agak? Keadaan ciri. Cikgu rasa kamu ada jawapan, cuma cikgu dengar macam tak jelas. Mungkin internet cikgu kot lah. Dia kan kumpulan 17. Kamu ingat lagi tak? Kalau menuruni kumpulan 17, apa berlaku kepada kereaktifan dia? Menuruni kumpulan 17. Menurun. Berkurang. Semakin berkurang. Kereaktifan dia semakin berkurang. Fluorine kan atas kan? F, Cl, okay, Cl, Br, I. Okay, fluorine tu dia sangat reaktif. Okay, jadi kalau penggunaan dia dikuatiri akan menyebabkan letupan. Jadi kita elakkanlah fluorine ni. Kebanyakan kalau kamu tengok kita fokus dekat klorin dengan bromin. Iodin tu pula kereaktifan dia sangat rendah lah kan. Jadi kalau penggunaan iodin mungkin tak dapat lihat tindak balas tu. Sebab tu dalam buku teks kamu tu fokus dia guna yang dua ni. Klorin dengan bromin. Okay. Itu sebab dia. Sekejap cikgu padam dulu yang ni. Okay. Jadi apa yang berlaku dalam tindak balas penukar gantian ni? Okay. Dia perlu, ada syarat dia. Okay, dia perlukan UV. Mana pen? Okay, dia perlukan sinar ultraungu UV. Fungsi dia, okay, fungsi UV ni adalah untuk memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen. Okay, contoh kalau dia guna klorin kan, Cl kan. Okay, jadi UV ni dia akan putuskan ikatan ni. Okay, sama jugalah kalau kita guna bromin. Br2 kan, Br. Okay. Sorry. Br. Okay. Jadi fungsi sinar UV tu dia akan memutuskan ikatan kovalen dalam molekul halogen. Itu kegunaan dia. Okay. Jadi perlukan UV untuk tujuan tersebut. Okay. Jadi kan kita boleh tengok macam ni. Okay, Contoh yang diberi kat sini dia gunakan penukar gantian. Okay, dia guna metana. Alkana yang dipilih ialah metana. Kemudian penukar gantian menggunakan klorin. Okay, Cl2. Okay, dan cikgu dah bagi tahu tadi syarat dia mesti ada sinar UV yang berfungsi untuk putuskan ikatan Cl tu. Jadi pada peringkat yang pertama, okay, dia berperingkat dia berlaku. Okay, peringkat yang pertama tu dia akan ganti penukar gantian kan, dia tukar. Maksudnya dia saling tukar tu. Kamu tengok kat sini. Nak perhatikan macam mana. Okay, untuk yang masih kurang jelas, kamu tengok dekat metana kan, metana ada 4 hidrogen. Ada 1, 2, 3, 4. Okay, klorin tadi, Cl2 kan, Cl. Jadi Cl ni, okay, dia akan tukar tempat dengan 1 hidrogen dalam metana. Okay, sebab tu hasil dia kamu tengok sekarang ni dekat sini. Okay, bukan lagi hidrogen dah. Tapi dah Cl dah ganti tempat dia. Begitu juga dengan yang asal je tadi dekat sini, Cl tu. Sekarang Cl tu pun dah tak duduk dekat situ. Tetapi dia dah tukar dengan H. H yang datang dari metana tadi. Dia orang tukar ganti tempat dia orang tu. Okay, selesai peringkat yang pertama ni. Okay, kamu akan dapat klorometana. Okay, klorometana ni dia akan alami penukar gantian dekat peringkat yang kedua. Masih lagi penukar gantian dengan klorin juga. Okay, kali ni hidrogen yang lain pula lah. Hidrogen yang belum ditukar ganti lagi. Cl ni dah selamat dah. So hidrogen yang lain pula. So dia tukar tempat lagi dengan Cl. Jadi hasil dia kita dapat sekarang dah 2 tempat dah ada Cl.
Okey, dah ada dua tempat dah ada Cl. Yang ini nama dia dichlorometana. Kenapa di? Di ni merujuk kepada dua. Ada dua. Chloro kan, Cl. Ada dua kan. So dichlorometana. Okey, sebab satu karbon. Satu karbon mat kan. Kita guna imbuhan mat. So metana. Tak berhenti lagi dekat sini. Okey, dia akan pergi ke peringkat yang ketiga. Di mana hidrogen yang masih tinggal itulah yang akan ditukar ganti dengan Cl. Pun sama, dia tukar tempat. Dekat sini akan masuk Cl. Dekat tempat Cl ni akan pergi je hidrogen. Sebab tu kita dapat HCl ni. Okay, HCl. Kemudian dah masuk 3 dah Cl. 3 kita guna perkataan try kan. Okay, try. Try tu berwujud per 3. Di tadi 2. Okay, sekarang try 3. Kloro. Kloro ni untuk Cl. Kloro tu sebab Cl kan. Dan metana, okay, satu karbon. Kita guna imbuhan mat. Okay, metana. Okay, dan last sekali, tinggal satu lagi hidrogen tu. Trichlorometana ni dia akan mengalami penukar gantian dekat yang peringkat yang keempat tu. Tempat dia, H ni, tukarlah ganti dengan Cl juga. Dan akhirnya semua tempat H tadi tu dah diganti oleh Cl. Dan hasil akhir dia, kamu dapat tetra. Tetra ni 4. Okay, kloro, Cl. Okay, andai kata, cikgu nak tanya pendapat kamu lah kan. Katakanlah, kalau penukar gantian ni kamu tak guna klorin, tapi kamu guna bromin, Br2. Okay, cikgu nak tanya pendapat kamu lah kan. Kalau kamu guna bromin, Br2, yang dekat peringkat yang pertama tu, apa hasil yang kamu akan dapat? Nama hasil yang kamu akan dapat dekat peringkat 1. Siapa boleh bagi idea kat cikgu? Kalau kamu guna bromin. Siapa nak cuba? Siapa ada idea? Bromida. Kat sini. Kan sekarang ni cikgu katalah kamu tak guna dah Cl ni, kamu guna Br. Okay, Br. Bromin lah. Br. Bromometana. Okay, maksudnya dekat peringkat pertama kamu akan dapat bromometana. Okay, maksud dekat sini Br. Okay, dekat peringkat yang kedua kamu dapat hasil dia? Dry bromo. Dibromo. Tempat kloro ni dia jadi bromo. Okay, dibromometana. Kalau peringkat yang ketiga, dia jadi hasilnya nanti akan dapat Tribromo. Maksudnya tempat kloro tu kamu tukar jadi bromo lah sebab guna bromin kan, Br. Macam tu. Okay, sebab tadi kan awal-awal cikgu bagi tahu penukar gantian ni sesuai kalau dia guna, boleh kalau dia guna klorin boleh, guna bromin pun boleh. Tu cikgu tanyalah kalau tukar bromin jadi apa kan. Sama juga, mekanisme dia sama, cuma nama hasil tu lah berubah. Okay, bagus. Okay, seterusnya. Tadi sifat kimia alkana ada 2. Okay, pembakaran. Pembakaran, tengok pembakaran lengkap dengan pembakaran tak lengkap. Kemudian penukar gantian dengan halogen. Okay, dengan kehadiran sinar UV. Okay, settle 2 tu untuk alkana. Sekarang untuk alkana, banyak sikit lah yang kita kena ingat. Okay, walaupun kita nampak macam ada 3 kat sini, tapi untuk penambahan ni dia ada pecahan dia. Okay, sebab bergantung kepada apa yang ditambah. Okay, so untuk alkana, sama. Okay, sama macam tadi juga adanya tidak balas pembakaran. Okay, tidak balas pembakaran pun nanti kita kena ambil kira pembakaran situasi dia, pembakaran lengkap ke pembakaran tak lengkap. Okay, untuk penambahan, okay, ada 5 nanti cikgu terangkan satu-satu nanti. Dan yang ketiga ialah tindak balas pempolimeran. Okay, tindak balas pempolimeran penambahan. So kita tengok satu persatu. Okay. Kalau untuk pembakaran, okay, sama juga. Kalau pembakaran lengkap, okay, pembakaran lengkap, okay, hasil dia karbon dioksida, sama macam pembakaran alkana tadi, okay, dengan air. Okay, cuma nanti bila kamu tulis kesamaan kimia kamu kena seimbangkan lah.
Okey. Alkena terbakar yang ni kalau oksigen berlebihan. Okey, oksigen berlebihan maksudnya pembakaran tersebut pembakaran lengkap oksigen berlebihan. Okey. Kemudian kalau pembakaran tu pembakaran tidak lengkap, okey, pun sama macam alkana tadi, maksudnya oksigen yang terhad lah tidak mencukupi, hasilnya karbon C tadi dalam bentuk jelaga yang hitam-hitam tu, okey, jelaga. Lepas tu gas karbon monoksida, okey, dan juga air. Sama macam alkana tadi hasil dia. Okey. Tidak lengkap, kamu ada karbon monoksida dengan air. Okay. Dan kalau kita bandingkan pembakaran antara alkena dengan alkana yang sepadan, maksudnya bilangan karbon dia sama, sepadan. Okey. Alkena dia akan menghasilkan nyalaan yang lebih berjelaga. Okay, jelaga dia lebih banyak lah. Dia punya karbon tu, soot dia tu lebih banyak. Okay, kalau kita bandingkan dengan alkana yang sepadan, maksud bilangan karbon sama, alkena akan hasilkan lebih banyak jelaga. Okay, ini pembakaran. Okay, kalau untuk penambahan, yang cikgu kata tadi penambahan kan, ada beberapa tu, nanti cikgu terangkan satu-satu. Tapi idea dia sama sebenarnya. Okay, idea dia sama. Dia libatkan karbon-karbon yang ada ikatan ganda dua tu. Okay, karbon-karbon yang ada ikatan ganda dua tu. Kemudian tengok apa yang dia tambah. Okay, sebagai contoh secara umumnya, yang ni secara umum, dia tambah X dengan Y kan. Okay, jadi apa yang berlaku daripada asalnya tidak tepu, iaitu ada ikatan ganda dua. Okay, ikatan ganda dua tu selepas berlaku penambahan, okay, dia berubah jadi sebatian yang tepu. Maksudnya ikatan ganda dua tu dah tak ada dah. Jadi apa yang dia tambah tu, X dengan Y tu akan masuk dekat karbon yang asalnya tadi ada ganda dua, ikatan ganda dua. X dengan Y akan masuk. Dan kamu ingat, bila X dengan Y dah masuk dah, jangan lagi di sini kamu tulis ganda dua lagi. Salah nanti. Okay, di sini akan jadi tepu, ikatan tunggal. Okay, kenapa dekat sini dia guna XY? Sebab bergantung kepada apa yang ditambahkan. Kita ada beberapa nanti, ada tambah molekul air, ada tambah hidrogen, ada tambah halogen. Cikgu tunjuk satu-satu nanti. Okay, yang ni secara umum lah, dia punya formula secara umum dia. Katakan yang ditambah tu adalah X dan Y, XY sorry. Jadi dia akan masuk dekat setiap karbon tu, ikatan ganda dua tu hilang. Yang tu yang penting. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Yang ni, yang 5 tadi. Okay, penambahan dia. Apa yang dia tambah? Okay, boleh jadi penambahan hidrogen. Maksudnya dia tambah hidrogen. So hidrogen H2. Dia tambah H2, hidrogen. Nama lain penghidrogenan. So kalau kamu dengar penghidrogenan, faham-fahamlah sendiri. Maksudnya itu adalah hidrogen yang kita tambah. Ini penambahan hidrogen. Dekat tengah-tengah tu kan hidrogen. Kemudian apa lagi yang boleh ditambah? Okay, boleh ditambah halogen. Okay, halogen. Maksudnya kamu ada kumpulan 17 tu. Okay. Kemudian penghalogenan samalah. Penambahan halogen. Tengok dekat tengah-tengah dia. Selain daripada penambahan hidrogen, penambahan halogen, apa lagi yang boleh ditambah? Okay. Halogen halida. Macam mana kita kenal? Okay. Salah ni. Bukan halogen halida. Tengok kat sini. Hidrogen sepatutnya. Okay. So kamu boleh betulkan lah dalam buku kamu ni sebenarnya ni. Yang ni bukan halogen tau. Okay, hidrogen sepatutnya. Kalau siapa yang ada buku sekarang ni. Okay. Bukan halogen, dia sepatutnya hidrogen halida. Macam mana hidrogen halida tu? Contoh, hidrogen halida tu H. Hidrogen. Halida tu kumpulan 17. So Br. H. Cl. Ya jugalah ni. Okay. HF. Betul juga. Tapi kalau fluorine ni kita jarang guna. Kita tak gunalah. Okay. HI pun dia juga. Tapi kurang reaktif kan. So kita fokus yang dua ni. Okay. So siapa yang ada buku dengan kamu tu. Aku tak sure muka surat berapa. Tapi kamu boleh tukar yang ni.
dia bagi halogen halida kan, bukan halogen halida, hidrogen halida. Okay, halida ni merujuk kepada kumpulan 17 yang bromida, klorida, fluorida tu, iodida. So hidrogen tu H yang depan. Yang ni. Kemudian boleh tambah penambahan apa lagi? Penambahan air. Nama lain dia penghidratan. Okay, penghidratan. So dia tambah molekul air. So H2O. Okay, dan satu lagi penambahan yang ini melibatkan peroksidaan. Ya, kita gunakan larutan kalium manganat 7 berasid. So ada 5. Walaupun tadi asalnya kita nampak macam, tapi dekat penambahan ni dipecahkan kepada 5. Bergantung kepada apa yang ditambahkan. Okey, kita terangkan satu. Kalau untuk penambahan hidrogen, penghidrogenan, dia ada syarat dia. Okey, dia ada syarat dia. Nikel sebagai mangkin dan suhunya ialah 180 darjah Celsius. Dan penambahan hidrogen ni akan menukarkan alkena kepada alkana. Okay, contoh yang nampak lebih jelas lagi macam ni lah. Katakan kamu ada etena. Okay, alkena kamu ialah etena. So kita nampak ada ikatan ganda 2 antara karbon-karbon. Okay, tambah hidrogen kan. Hidrogen H2, so H dengan H ni. Tadi cikgu dah kata dah, apabila berlaku tindak balas penambahan, karbon-karbon punya ikatan ganda 2 ni, okay, dia akan jadi ikatan tunggal. Okay, ikatan tunggal. Dan kemudian apa yang kita tambah tu akan masuk dekat setiap karbon yang ada ikatan ganda 2 asalnya tu. So dekat sini akan masuk 1, kita tambah hidrogen kan. So kat sini akan masuk 1. Sebab tu hasil dia sekarang ni dah tak ada dah ikatan ganda 2 tu, dah tak ada dah. Okay, dia jadi ikatan tunggal dan kita dapat alkana yang sepadan dengan alkena yang kita guna. Okay, so kita guna etena jadi kita dapat etana. So H ni masuk, 2H masuk dekat karbon-karbon tadi. Ikatan ganda 2 jadi ikatan tunggal. Okay, boleh Ada syarat dia nikel sebagai mangkin dan juga suhu 180 darjah Celsius. Yang ni pertama, penambahan hidrogen. Okay, apa lagi boleh tambah? Okay, kumpulan 17 tadi. Okay, kumpulan 17 tadi, penambahan halogen. Okay, ataupun kamu dengar perkataan penghalogenan, kamu tahulah tambah halogen. Halogen kumpulan 17 kan? Okay, kumpulan 17. Okay, fokus kita klorin dengan bromin. Okay, kita fokus dekat klorin dengan bromin. Jadi contoh katakanlah sekarang ni, dia ambil etena juga. Okay, etena juga, dia tambah dengan bromin. So ada 2 bromin kat sini, Br ni. Setiap satu ni akan pergi dekat setiap karbon yang ada ikatan ganda 2 tu. Jadi ikatan ganda 2 ni akan jadi ikatan tunggal. Br akan masuk dekat setiap karbon. Okay. Boleh ni dia tanya pula ni. Ramalkan kalau tindak balas tu kamu guna etena. Tapi satu lagi tindak balas halogen yang kamu guna, klorin. So hasil dia nanti kat sini kamu dapat apa Cuba sebut nama hasil dia kalau kamu guna klorin. Kalau guna klorin, dapat apa? Kloro etana. Dekat sini lah kan. Maksud dekat perkataan bromo ni kamu tukar jadi kloro. Trikloro. Okay. Kamu dapat 1, 2 dikloro. Okay, etana. Kenapa etana? Sebab 2 karbon. 2 karbon ni. Sebab tu etana. Kenapa bromo? Bromo ni sebab dekat sini Br kan. Dia tambah Br masuk. Tapi kalau dia tambah klorin masuk, akan jadi kloro. Di sebab ada 2. 1, 2. 1 dengan 2 ni menunjukkan karbon pertama dengan karbon yang kedua. Okay, sebab tu dapat nama yang macam tu. Okay, yang pertama tadi penambahan hidrogen sudah. Kedua, penambahan halogen. Okay, tengok yang ketiga, penambahan hidrogen halida. Okay, hidrogen H. Halida tu boleh jadi Br, kita fokus yang ni lah. Br ataupun satu lagi, hidrogen. Klorin. Cl dekat belakang dia. Memanglah F tu
HF ni, F ni pun kumpulan 17. Tapi kan disebabkan kereaktifan yang terlalu tinggi, kita tak guna dia. Okay, dikuatiri boleh menyebabkan letupan, macam tu kita tak pakai. HI pun jarang pakai sebab I tu kurang reaktif kan. Betul, menuruni kumpulan 17, kereaktifan semakin kurang. So mungkin tak ada tindak balas, jadi kita fokus yang dua ni. HBr dengan HCl. Okay, katakanlah contoh tadi, okay, guna etana juga, tapi yang ditambah kali ni, okay, HBr. Jadi cikgu dah kata dah, idea dia ialah ikatan ganda dua tu. Okay, dia akan tukar jadi ikatan tunggal. H akan masuk dekat satu karbon, Br akan masuk dekat satu karbon lagi. Sebab tu kita dapat macam ni. H ni datang daripada hidrogen bromida tadi. Br ni pun datang dari hidrogen bromida juga. Okay, hasil dia kamu dapat bromoetana. Dan kalaulah kamu guna HCl, hasil kamu akan jadi apa? Hasil kamu akan jadi? Klorometan. Kloroetana. Okey, bagus, kloroetana. Boleh Okey, lagi tambah apa? Tambah air. Dah yang keempat dah ni, tambah air. Nama lain penghidratan. Jadinya alkena kan, bila dia bertindak balas dengan air, okey, penghidratan, dia ada syarat dia lah. Okey, syarat dia suhu dia memang tinggi, guna 300 darjah Celsius, tekanan 60 atm, dan kita ada asid fosforik sebagai mangkin tindak balas tu. Okey, dan hasil dia ialah kita akan dapat alkohol. Okey, alkohol. Jadi contoh kat sini kan air, ini air sebenarnya. Air H2O. Apa ni? Sorry, H2O. Okay. Jadi H akan masuk dekat satu tempat. Kemudian OH akan satu tempat lagi. Dan ikatan ganda dua seperti yang cikgu cerita sebelum ni, dia akan tukar jadi ikatan tunggal. H ini dengan OH ni datang daripada air yang kita tambah. Okey, penambahan air tu. So dapat alkohol. Kalau kamu guna etana, kamu dapatlah etanol. Okey, kalau kamu guna propana, kamu dapat propanol. Okey, jadinya yang ni dia bagi sikit maklumat lah. Dia kata tindak balas penghidratan, maksud tambah air kepada alkena, dia akan menghasilkan alkohol. Kaedah ni guna dalam industri untuk menghasilkan alkohol. Okey, yang kelima, yang ni penambahan yang terakhir lah. Tadi penambahan kan ada 5 cikgu bagi tahu. Yang ini pengoksidaan guna kalium manganat 7 berasid. So bila kamu tulis persamaan dia, tulis persamaan dia. Berasid ni, sebab tu kamu nampak dekat sini ada H+ tu, menunjukkan keadaan tersebut, keadaan yang berasid. Kalium manganat 7, merupakan ejen pengoksidaan kan. Jadi di sini untuk tindak balas ini, 2 OH akan masuk dekat tempat yang ada ikatan karbon yang ada ikatan ganda 2 tadi. Jadi hasil dia kita akan dapat diol. Kenapa di? Di tu 2. All tu OH lah. 1 dengan 2 ni merujuk kepada karbon yang mana satu? Karbon 1, karbon 2. Kenapa it? It tu sebab 2 karbon. 1, 2. Kamu akan dapat diol. Ada 2 OH yang masuk ke dalam pada karbon-karbon yang ada ikatan ganda 2 tu. Apa lagi? Pemerhatian dia, warna ungu larutan kalium manganat 7 tu akan dinyah warnakan. Dan ini kan sesuai digunakan, reagen ini sesuai digunakan untuk membezakan antara alkana dan juga alkena. Boleh gunakan larutan kalium manganat 7 berasid ni untuk membezakan alkana dengan alkena. Sebab kalau tindak balas dengan alkena, warna ungu larutan kalium manganat tu akan nyah warna. Kalau dengan alkana, tiada perubahan lah. Sesuai boleh guna yang ni. Boleh pergi soalan kot je rasa. Apa dah pempolimeran. Satu lagi. Untuk tindak balas pempolimeran penambahan. Yang ketiga. Kan tadi pembakaran, penambahan. Kemudian kita ada pempolimeran penambahan. Yang ini ialah di mana molekul-molekul alkena tu, dia bergabung
membentuk molekul rantai panjang. Molekul rantai panjang ni kita kenali sebagai polimer. Dan unit asas yang membentuk polimer ini kita kenali sebagai monomer. Dan untuk polimer ni kita ada satu bab khas kan. Bab yang khusus untuk polimer, bab yang keempat. Dalam tingkatan 5 kamu tu. Ada satu bab khas untuk polimer. Dan di mana pempolimeran penambahan ni dicerita dengan lebih detail lagi dalam bab tersebut. Dekat sini dia cuma kenalkan sikit lah. Dia kenalkan sikit. Jadi apa yang berlaku? Contoh dekat sini, dia bagi etena. Etena, 2 karbon. Dia bagi tahu pempolimeran penambahan syarat dia suhu 200 dengan tekanan 1200 atm. Dan dia akan menghasilkan apa? Disebabkan, kamu tengok ada banyak ni sebenarnya. Sini dia lukis 1, 2, 3, tapi ada lagi. Jadi yang selebihnya tu dia wakilkan dengan titik-titik ni. Menunjukkan sebenarnya ada banyak monomer. Etena yang diguna tu banyak. Dan hasilnya, mono tu kan unit asas dia. Monomer tu unit asas dia. Selepas berlaku pempolimeran penambahan, kita akan dapat polimer di mana kamu tengok dia dah bergabung dah. Ikatan ganda 2 tu dah tak ada. Polimer. Dan panjang dia tu, dia taklah tulis semua kan. Jadi dia buat lengkuk yang macam tu. Menunjukkan rantai ni rantai yang panjang. Dan secara umum dia kita boleh tulis macam ni. Yang ni monomer dia. Ada banyak kita guna. So dia wakilkan dengan N. Selepas berlaku pempolimeran. Hasil dia tu kan panjang, rantai yang panjang. Tapi kita tulis N dekat luar tu. Nak menunjukkan yang rantai tu rantai yang sangat panjang. Integer tu integer yang sangat besar lah. Yang ni persamaan pempolimeran secara umum. Selesai untuk tindak balas ataupun sifat kimia untuk alkena dengan alkana. Soalan yang berikutnya ni, kuis yang berikutnya ni masih lagi melibatkan bab tadi, bahagian yang cikgu terangkan tadi. Sifat kimia untuk alkana dengan alkena. Sekejap cikgu bagi link. Sementara cikgu nak buka, nak send link kepada kamu. Kau boleh tengok-tengok dulu, ingat balik. Dia nak balas yang melibatkan alkana dengan alkena. Cikgu, Ya. ikut dia apa? Sebentar cikgu hantar link. Kita live tak kan? Ya Fikri, Fikri ada soalan ke? Link cikgu hantar sekarang sekejap Lambat sikit. Nak ke? Cikgu ada hantar dekat ruangan chat, dapat tak? Cuba klik tengok boleh masuk tak? Ataupun kau boleh guna dia punya kod tu 147187. Cuba klik dia punya link, dapat tak? Masuk. Dah masuk boleh.
Ada 10. 11, 12 yang boleh masuk. Okay, tak apa, teruskan. Cikgu bagi masa dulu untuk masuk. Okay, ada 18. Okay, 22. Okay, join dulu. Cikgu nampak ada Luqman, Aiman, Blossom. Okay. Mandari, Timur Tengah. Yusuf Tayub ke apa? Okay. Mat Peng. Okay, tak apa, kamu tulis dulu. Nama glamour semua ni. Memang tak kenal lah kan? Okay, tak apa. 29. Yang lain cuba lagi. Cuba masuk lagi. Sekejap kita mula. Kita ada dalam senarai ni 50. Dalam 50 orang lah eh. Okay. Satu minit lagi. Okay, 1 minit lagi. Cikgu tunggu, lepas tu kita mula. Okay, 1 minit lagi. Okay, silakan. Cikgu masuk lagi sekali link dia sebab cikgu nampak ada yang terleft. Lepas tu dia masuk semula. Mungkin dia terlepas link yang cikgu bagi. Cikgu send lagi sekali. Okay, 147, 187. Jadi siapa yang terleft, boleh tengok semula ruangan chat. Cikgu send lagi sekali link untuk quiz. Okay, 1 minit lagi kita mula. Okay, silakan yang lain. 32. Okay, kita mulalah eh. Kita mula sebab takut tak cukup masa untuk kamu jawab. So, kita akan mula sekarang. Okay, 33 orang. Okay, silakan. So, setakat ni paling atas Nakano Miku. Okay, Ainul Safia setakat ni paling atas.
Okey, Ainul Safia dah habis jawab dah. Nakano Miku pun dah habis jawab. Kita tunggu sekejap lagi. Yang lain sedang berusaha. Okay, majoriti dah siap. Okey, yang belum teruskan, tak apa. Cikgu rasa. Cuba dulu. Okey, ada yang boleh potong Ainul Safia ni. Okey, teruskan lagi. Sudah saya. Okey, teruskan. Yang belum teruskan. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, majoriti dah habis jawab. Okey, yang belum teruskan. Okey. Okey, masa menjawab tamat. Kita akan stop dekat sini. Okay, so tempat pertama tu cikgu nampak Ainul Safia. Okey, nanti Ainul Safia jangan left lagi Tunggu dulu. Ainul Safia, Danish, Wawa. So Ainul Safia tunggu nanti. Okey, 3. So slot yang terakhir, lagi 10 minit sebelum kelas kita habis. So kita sempat satu lagi lah. Okey, satu lagi. Sebentar cikgu ambil nama. Okey, yang ni. Okey, boleh Yang terakhir last 10 minit sebelum kita keluar. Cikgu stop yang ni. Kita tengok untuk alkohol pula. Okey, untuk alkohol pun ada quiz yang terakhir nanti, slot yang ketiga, slot yang terakhir. Cuba explain dulu untuk bahagian alkohol. Sebentar Okey. Sekejap Okey, untuk alkohol, saya terangkan seberingkas apa yang kamu kena tengok. Dari segi penyediaan alkohol, alkohol ni boleh disediakan dengan 2 kaedah. Sama ada kita guna penapaian glukosa, ataupun satu lagi penghidratan etena. Yang ni tadi kita tengok masa tindak balas untuk alkena, di mana kita tambahkan molekul air kepada etena ni, nanti dia akan jadi alkohol. Okay, maksudnya yang B ni tadi awal-awal cikgu dah terangkan dah semasa tindak balas untuk alkena. Dia benda yang sama lah, penghidratan, maksudnya penambahan molekul air. Okay, jadi kalau penapaian glukosa, dia ada dia punya syarat dia dengan kehadiran enzim zimase. Sebab tu tindak balas ni dia perlukan yeast. Okay, perlukan yeast dan hasilnya kita akan dapat etanol dan juga karbon dioksida. Okay, karbon dioksida. Yang ni kaedah yang pertama, penapaian tadi. Okay, selain daripada penapaian, alkohol juga kita boleh hasilkan melalui penghidratan alkena.
Okay, sebagai contoh, kalau kita hidratkan etana, okay, kita akan dapat etanol. Syarat dia seperti yang cikgu maklumkan tadilah, kena ada mangkin, asid fosforik, suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atm. Okay, so kita akan dapat etanol. Penambahan molekul air, penghidratan. Okay, kemudian kalau untuk alkohol, dia punya tindak balas dia pembakaran sama macam alkana dengan alkena tadi, dah tengok dah benda sama. Okay, pengoksidaan dengan pendihidratan. Ini beza sebab ini ada D. Yang ni maksud dia buang molekul air tu. Kalau penghidratan, jangan tertukar tau. Kalau penghidratan, ini tambah molekul air. Tapi kalau kamu tengok ada perkataan D, pengdihidratan, maksudnya dia buang molekul air tersebut. Okey, pembakaran sama. Kalau pembakaran dalam oksigen berlebihan, pembakaran lengkap, hasilnya karbon dioksida dengan air. Persamaan kimia tu kamu kena seimbangkan lah. Okey, macam biasa, seimbangkan persamaan kimia kamu. Lepas tu, kalau untuk pengoksidaan, okey, untuk pengoksidaan lah, yang ni kena ingat. Kalau alkohol dioksidakan, kita akan dapat asid karboksilik. Ingat sekarang. Okey, ingat sekarang. Okey, pengoksidaan alkohol akan menghasilkan asid karboksilik. Yang ni C double bond O OH ni. Okey, asid karboksilik. Okey, contohnya kalau kita oksidakan, okey, kalau dioksidakan di sini etanol. Okey, etanol yang kita oksidakan. Jadi hasilnya etanol kan. So asid karboksilik yang terhasil adalah asid etanoik. Okey, asid etanoik. Hasil sampingan dia air lah. Okey, air. Kemudian, kalau kamu oksidakan propanol, asid karboksilik yang kamu dapat, asid propanoik, propanol. Tadi kalau etanol, asid etanoik. Dia dapat asid karboksilik yang sepadan dengan alkohol yang kita guna. Okey. Kalau pendehidratan, tadi cikgu bagi tahu dah, pendehidratan ni dia singkirkan molekul air. Dia buang molekul air tu. Kalau penghidratan dia tambah molekul air. Kalau ada D kat tengah-tengah ni, pendehidratan ni maksud dia singkirkan molekul air tu. Jadi yang ini hasilnya nanti daripada alkohol, kamu dapat etana. Maksud cikgu alkena yang sepadan. Okay, alkena yang sepadan. Maksudnya dia tukar daripada alkohol, bila dia buang molekul air dia, dia akan dapat alkena. Okay. Contoh, kalau etanol yang kita guna untuk pendehidratan, kita akan dapatlah etana. Alkoholnya etanol, hasilnya etana. Okay. Kalau kita guna propanol, dapat propena. So, ditukarkan daripada alkohol kepada alkena. Dia dapat yang sepadan. Okay. Siri kimia untuk ahli-ahli alkohol yang lain disebabkan kumpulan berfungsi dia sama. Okay, hidroksil sebagai kumpulan berfungsi diorang. Jadi, dia punya sifat kimia dia tu okay, sama juga. Maksudnya dia mengalami pembakaran, pengoksidaan dengan pendehidratan juga. Ahli-ahli alkohol dalam siri homolog alkohol yang lain pun mengalami tindak balas yang sama. Okay, disebabkan kumpulan berfungsi dia sama kan. So sifat kimia dia pun akan sama. Okay. Ada berapa minit sempat tak yang ni? Last lah yang ni last. Okay, ni penutup untuk hari ni. Okay. Kita buat 3 round saja dia punya quiz sebab tak cukup masa. Okay, ni yang last penutupnya. Yang ni soalan berkaitan alkohol. Okay, berkaitan alkohol. Okay. Linknya dekat ruangan chat. Sebentar cikgu paste. Yang ni last lah. Sekejap
10 soalan juga, tapi soalan yang ringkas saja, soalan yang mudah je. Berkaitan dengan alkohol. Dari segi dia punya tindak balas kimia dia, cara nak hasilkan dia, yang cikgu terangkan sebentar tadi, dia ada dalam soalan ni. Okey, link. Okey, 64, 624. 624. Okey, dekat ruangan chat, cikgu send. Okey, yang tu. Boleh cuba masuk dulu. Okey, ni last penutup. Okey, 7 orang. Silakan yang lain. Okey. Oh, yang dari Timur Tengah tadi cikgu tak nampak dah. Sekarang ni di tempat lain pula. Macam kamu ni. Okey. 30 orang. Okey. Okey, ada yang dah lapar dah tu. Okey, sekejap kita stop tau. Okey, sikit je. Okey, cikgu start 32 orang. Okay, kita start sekarang. Connect dah lapar dah. Okey, silakan. Okey, kita nampak Fikri dah habis. Sista pun dah habis. Sista. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Nombor 2 tak dapat ke? Cik. Fikri dah turun dah. Tadi nombor 2. Okey.
Okey, 1 minit lagi. 1 minit cik tunggu. Okey. Masa menjawab tamat. Okey, kita stop di sini. Okay. So dekat sini kita tengok yang paling tinggi. Okey, Sista. Sista paling tinggi. Jadinya kan, sebentar. Okey, jadinya, okey, yang paling tinggi tadi, jadi kan ada 3 orang, seorang dari slot yang pertama paling tinggi, lepas tu slot yang kedua paling tinggi dengan slot yang ketiga paling tinggi tu jangan left dulu sebab cikgu nak ambil maklumat kamu. Dan kelas kita dah sampai ke penghujung. Okey. Cumanya sebelum kamu left, cikgu nak minta sedikit maklum balas daripada kamu. Cikgu bagi ruangan untuk kamu typekan. Okey. Ada dekat ruangan chat juga. Kau boleh bagi sikit feedback berkaitan kelas kita pada malam ni. Okay, supaya kalau kekurangan tu cikgu boleh perbetulkan lah pada masa akan datang. Okay, link yang cikgu hantar tu okay, untuk feedback daripada kamu. Okay, lepas tu untuk hari ni kita akan berhenti di sini. 3 orang tadi yang cikgu sebutkan tu stay, jangan left lagi. Okay, dah lebih masa dah, kesian kamu dah mengantuk kan. So kita akan berhenti dekat sini. Sebarang kekurangan cikgu minta maaf, internet cikgu yang tersekat-sekat tadi tu. Okay, minta maaf. So jangan lupa dekat ruangan chat cikgu ada bagi untuk sedikit maklum balas lah. Typekan apa-apa pengalaman yang kamu dapat malam ni supaya cikgu boleh tengok kat situ. Kalau ada ada soalan ke nak tanya? Kalau tak ada kita boleh stop kat sini kot cikgu rasa. Cikgu minta maaf jugalah sebabnya internet kan tadi slow-slow macam tu, terputus, terleft pula. Okay. Jadi boleh okay, siapa tu? Zafran. Okay, Zafran. Jadi kita akan stop di sinilah. Okay, kalau tak ada soalan bolehlah masing-masing beransur left. Okay, cikgu ucapkan terima kasih semua. Okay, selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, Ya, nak tanya, sama-sama. Sama-sama. Ya. PDCA ni sampai minggu ni ke nanti buka sekolah ada lagi? Oh, setakat yang cikgu tengok dalam jadual tu, macam subjek kimia ada lagi 2 kelas. Oh, 2 kelas lagi. Sebab hari tu Cikgu Syawal dah lepas satu, Cikgu Syawal dah ada 2 slot kan. Cikgu Syawal dah ada 2 slot. Cikgu pun dah ada 2 slot. Ada lagi 2 lagi slot. Tapi cikgu yang lain lah. Kan cikgu dia bertukar-tukar kan. So slot yang akan datang tu kimia insyaAllah ada lagi 2 kelas lah. Minggu depan tak ada cikgu rasa. Minggu lagi sekali. Lepas tu selang lagi sekali tu lagi sekali. So kimia ada 2 kelas lagi. Okay. Okay ke? So kamu good luck semua untuk SPM kamu. yeah, thank you. Okay. Ya. Yeah. Okay. So yang 3 orang tadi tu, cikgu bagi link untuk kamu masukkan maklumat kamu sebab cikgu nak bagi hadiah kan. Okay, so link dia untuk 3 orang yang tertinggi tu. Cikgu perlu nama dengan nombor telefon kamu. So cikgu letak dekat ruangan chat. Yelah Zafran tepuk tangan ke angkat tangan? Okay, 3 orang tu. Yang nama Sista, Syah dengan siapa tu. Okay, boleh klik dekat ruangan chat. Okay.
isi di situ, lepas dah isi boleh left lah.